Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kita masih lagi dalam tajuk alat dasar ekonomi. Di mana pada hari ini, kita akan sambung tajuk kita sebelum ni iaitu dasar kewangan. Dan di sini kita akan belajar lebih detail mengenai 5 alat dalam dasar kewangan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ketidakstabilan ekonomi. Jadi, ada 5 jenis alat dasar kewangan. Yang pertama ialah nisbah rizab berkanun. Kedua ialah nisbah rizab tunai. Ketiga ialah syarat sewa beli. Keempat, kadar faedah. Dan yang kelima ialah surat jaminan kerajaan. Jadi sekarang kita lihat maksud bagi setiap alat dasar ekonomi ini. Nisbah rizab berkanun. Nisbah rizab berkanun merupakan simpanan wajib Bank Perdagangan di Bank Pusat berdasarkan jumlah deposit yang diterima. Manakala nisbah rizab tunai pula ialah simpanan wajib wang tunai di Bank Perdagangan berdasarkan jumlah deposit yang diterima. Syarat sewa beli pula merupakan syarat dan terma yang digunakan semasa membuat pinjaman sewa beli. Manakala surat jaminan kerajaan pula merupakan satu surat bertulis yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk memperolehi pinjaman daripada masyarakat ataupun institusi kewangan. Yang terakhir ialah kadar faedah. Kadar faedah bermaksud kos yang ditanggung oleh peminjam semasa membuat pinjaman. Sekarang kita lihat lebih terperinci bagaimanakah setiap alat dasar kewangan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah inflasi dan kemelesetan ekonomi. Yang pertama ialah nisbah rizab berkanun. Semasa berlakunya inflasi, Bank Pusat akan mengambil tindakan untuk menaikkan nisbah rizab berkanun. Dan tindakan ini telah mengakibatkan Bank Perdagangan terpaksa menyimpan lebih banyak wang tunai di Bank Pusat. Jadi, ia akan memberi kesan kepada keupayaan Bank Perdagangan memberi pinjaman dan penciptaan kredit akan turun. Seterusnya, bekalan wang dalam ekonomi juga akan berkurang. Maka, ia akan menyebabkan kuasa beli masyarakat turun. Permintaan barang dan perkhidmatan turun. Maka, tingkat harga barang dalam pasaran juga akan turun. Maka, inflasi tadi dapat dikurangkan. Maka, ekonomi akan stabil semula. Semasa berlakunya keadaan kemelesetan ekonomi ataupun deflasi, Bank Pusat akan menurunkan nisbah rizab berkanun. Tindakan ini menyebabkan Bank Perdagangan hanya menyimpan sedikit wang tunai di Bank Pusat. Ini akan menyebabkan keupayaan Bank Perdagangan memberi pinjaman akan meningkat dan penciptaan kredit juga akan meningkat. Seterusnya, bekalan wang dalam pasaran bertambah. Ini akan memberi kesan kepada kuasa beli masyarakat di mana kuasa beli akan meningkat, permintaan barang dan perkhidmatan juga akan meningkat. Maka dengan ini, harga barang akan cenderung meningkat dan ekonomi
akan stabil semula, di mana masalah kemelesetan ekonomi tadi telah dapat diselesaikan. Seterusnya, kita tengok pula alat dasar kewangan yang kedua, iaitu nisbah rizab tunai. Semasa berlaku inflasi, Bank Pusat akan menaikkan nisbah rizab tunai. Tindakan ini telah menyebabkan bank perdagangan terpaksa menyimpan lebih banyak wang tunai. Maka, dengan ini, keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman turun dan penciptaan kredit juga turun. Ia akan memberi kesan kepada pengurangan bekalan wang dalam ekonomi. Dan seterusnya, kuasa beli masyarakat turun. Permintaan barang dan perkhidmatan juga turun. Maka harga barang dalam pasaran akan cenderung turun. Ini akan menyebabkan inflasi tadi dapat diselesaikan dan ekonomi akan kembali stabil. Semasa berlakunya keadaan ekonomi meleset pula, Bank Pusat akan mengambil tindakan untuk menurunkan nisbah rizab tunai. Dalam keadaan ini, bank perdagangan hanya menyimpan sedikit sahaja rizab tunai. Dan ini menyebabkan keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman akan meningkat dan penciptaan kredit juga akan meningkat. Maka dengan ini, bekalan wang dalam ekonomi akan bertambah. Seterusnya, kuasa beli masyarakat meningkat dan tingkat harga barang akan meningkat. Jadi, masalah ekonomi meleset tadi telah dapat diselesaikan dan ekonomi kita akan stabil semula. Seterusnya, kita tengok pula alat dasar kewangan yang ketiga, iaitu syarat sewa beli. Semasa keadaan inflasi, Bank Pusat akan mengambil tindakan untuk mengetatkan syarat sewa beli, di mana tindakan ini melibatkan pengurangan had jumlah pinjaman maksimum dan deposit pinjaman akan ditingkatkan. Seterusnya, tempoh bayaran balik pinjaman akan dipendekkan dan kadar faedah akan dinaikkan. Ini akan menyebabkan masyarakat sukar untuk membuat pinjaman. Maka dengan ini permintaan akan turun. Jadi, tingkat harga barang dan perkhidmatan dalam ekonomi juga akan turun. Jadi, masalah inflasi tadi telah dapat diselesaikan dan ekonomi kita akan kembali stabil. Seterusnya, semasa keadaan ekonomi meleset, Bank Pusat akan mengambil tindakan untuk melonggarkan syarat sewa beli, di mana keadaan ini telah meningkatkan had jumlah pinjaman maksimum dan deposit pinjaman akan diturunkan. Dan juga tempoh bayar balik pinjaman akan dipanjangkan serta kadar faedah dikurangkan. Ini akan memberi kesan kepada peningkatan barang dan perkhidmatan dalam pasaran dan juga peningkatan harga barang dan perkhidmatan. Dengan ini, masalah ekonomi meleset tadi telah dapat diatasi dan ekonomi kita akan kembali stabil. Alat dasar kewangan yang keempat ialah surat jaminan kerajaan. Jadi, semasa berlakunya inflasi, Bank Pusat akan menjual surat jaminan kerajaan.
di mana ini membawa maksud orang ramai ataupun institusi kewangan tadi akan membeli surat jaminan kerajaan ini. Tindakan ini telah mengakibatkan aliran wang tunai dalam ekonomi berkurang. Seterusnya, keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman dan mencipta kredit akan turun. Ia akan memberi kesan kepada pengurangan bekalan wang dalam ekonomi dan mengakibatkan kuasa beli masyarakat turun, permintaan barang dan perkhidmatan turun. Seterusnya, harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran juga akan turun. Dengan ini, masalah inflasi dapat diselesaikan dan ekonomi akan stabil semula. Semasa berlakunya keadaan kemelesetan ekonomi, Bank Pusat pula akan membeli surat jaminan kerajaan, di mana orang ramai dan juga institusi kewangan tadi akan menjual surat jaminan kerajaan dan akan memperolehi wang. Maka dengan ini, aliran wang tunai dalam ekonomi akan bertambah dan mengakibatkan keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman meningkat dan penciptaan kredit meningkat. Bekalan wang dalam ekonomi juga akan bertambah dan mendorong kepada peningkatan kuasa beli masyarakat. Dan seterusnya, ia akan menyebabkan harga barang akan meningkat. Jadi, masalah kemelesetan ekonomi tadi telah dapat diselesaikan dan ekonomi kita kembali stabil. Alat dasar kewangan yang terakhir ialah kadar faedah. Jadi, semasa berlakunya inflasi, Bank Pusat akan menaikkan kadar faedah. Tindakan ini menyebabkan kos pinjaman meningkat dan beban hutang peminjam juga akan meningkat. Maka masyarakat akan kurang untuk membuat pinjaman. Seterusnya memberi kesan kepada pengurangan bekalan wang dalam ekonomi. Kuasa beli masyarakat juga akan turun. Permintaan barang dan perkhidmatan akan turun dan seterusnya harga pasaran juga akan turun. Dengan ini, ekonomi akan stabil dan masalah inflasi dapat diselesaikan. Seterusnya, semasa berlaku keadaan ekonomi meleset pula, Bank Pusat akan menurunkan kadar faedah. Tindakan ini menyebabkan kos pinjaman semakin turun dan beban hutang peminjam berkurang. Dengan ini, masyarakat akan membuat lebih banyak pinjaman, menyebabkan bekalan wang dalam ekonomi bertambah. Seterusnya memberi kesan kepada peningkatan kuasa beli masyarakat, di mana permintaan barang dan perkhidmatan akan meningkat semula dan harga barang juga akan naik. Dengan ini, ekonomi kembali stabil dan masalah ekonomi meleset tadi telah dapat diatasi. Jadi itulah sebenarnya tujuan 5 alat dasar kewangan ini. Di mana 5 alat dasar kewangan ini tadi digunakan untuk menyelesaikan masalah inflasi dan juga masalah deflasi, iaitu ekonomi meleset. Dan tujuannya adalah supaya ekonomi negara kita akan berada dalam keadaan yang stabil. Jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum saya akhiri,
Saya ingin berpesan, sentiasalah bersikap positif dan juga berusaha bersungguh-sungguh dan jadikanlah segala impian anda itu suatu kenyataan. Kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen YouTube channel Cikgu Azlin. Love so sweet.